pelibatan mereka lah dalam kerjaya sebagai jurutera. Dan tajuk kita malam ni, kita sebenarnya kita bual santai lah, bual santai. Tajuk kita pada yang kita pilih pada malam ni adalah kenali kerjaya jurutera, yang kita targetkan kepada mainly kepada adik-adik lepasan SPM maupun STPM yang mungkin sekarang ni masih berteka-teki lagi untuk nak pilih bidang pengajian pada peringkat sama ada peringkat diploma ataupun ijazah di universiti awam ataupun pusat-pusat latihan kemahiran yang ada yang dikelolakan oleh pihak kerajaan lah, sama ada Jabatan Tenaga Manusia JTM di ILP, di ETEC ataupun di IKBN di bawah kelolaan Kementerian Belia dan Sukan contohnya. Dan seperti mana pepatah lah, tak kenal maka tak cinta. Jadi program bual santai kita pada malam ni akan kita target untuk nak kupas tentang kerjaya dalam bidang kejuruteraan tu sendiri di Malaysia, dan dengan harapan agar bakal membuka minda adik-adik dan memberikan idea lah tentang prospek kerjaya dan seterusnya memilih untuk meneruskan pengajian dalam bidang kejuruteraan ni. So semestinya adik-adik ialah bakal menjadi jurutera pelapis bagi memastikan pembangunan negara kita ni tidak terbantut dengan memastikan supply tenaga jurutera yang mencukupi di industri. Okey, dan untuk tidak melengahkan masa, bersama-sama dengan saya pada malam ni kita ada 3 orang panel, iaitu saya perkenalkan panel pertama kita adalah IR Dr. Riza Azri bin Ramli, iaitu seorang pensyarah kanan di Universiti Teknikal Malaysia UTM. Dan panel kedua kita adalah IR TS Muhammad Sabri Muhammad Zain, orang lama ni, pengalaman tinggi ni, yang sekarang bertugas di syarikat Dyson Malaysia Development Center. Dan kita punya panel ketiga kita adalah IR Muhammad Hariazi Abdullah, iaitu yang sekarang bertugas di Teratech Consultant Malaysia Sdn Bhd. Dan untuk tidak melengahkan masa, so saya minta panel kita ni untuk perkenalkan diri. Mungkin nak kenal kan, perkenalkan diri, dan mungkin panel kita ni boleh ceritakanlah sedikit berkenaan dengan biodata masing-masing. So minta panel pertama kita Dr. Riza. Dr. Riza, rasa mute tu. Okey, perkenalkan diri, saya Riza Azri Ramli, merupakan pensyarah kanan di UTM, Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Berkhidmat di UTM sejak 2008. Tapi sebelum tu saya adalah pengalaman di industri, lebih kurang 8 tahun lah di industri. Saya ingat itu dulu kot. Okey, terima kasih Dr. Riza. Dan panel kedua kita IR TS Muhammad Sabri Muhammad Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator PR Dr. Sariza Mamat daripada Universiti Malaysia Kelantan dan juga semua ahli jawatankuasa yang terlibat dalam mengajukan program pada malam ni. Terima kasih kerana sudi jemput saya sebagai salah seorang panel untuk kita bincang tajuk nak promote kenali kerjaya jurutera. Saya rasa tajuk ni sangat bersesuaian lah dengan masa sekarang ni, sebab anak-anak kita yang baru mendapat keputusan SPM dan proses untuk memilih hala tuju khusus apa tu hala tuju kerjaya dia orang. Okey. Saya nak ambil kesempatan dulu untuk ucapkan tahniah kepada semua pelajar lepasan SPM tahun 2020 dan bakal mahasiswi generasi pelapis baru, insya-Allah jurutera Malaysia. Okay, sebagai pengenalan, saya Muhammad Sabri bin Muhammad Zain, umur 47 tahun, menetap di Johor, berasal daripada Kelantan. Alhamdulillah ada berkeluarga, ada 4 orang cahaya mata. Sekarang ni bekerja di Dyson Malaysia Development Center kat Sungai, dekat MNC yang terlibat dalam industri produk design dan pembangunan consumer produk lah. Produk sekarang ni vacuum cleaner, hair dryer, bladeless fan dengan air purifier. Rasanya ramai yang dah tengok
iklan Dyson dan TV Malaysia pun dah banyak lah. Saya malam ni fokus kepada kerjaya jurutera untuk industri product development dan manufacturing. Ini adalah salah satu penyumbang terbesar kepada sumber pendapatan negara dan juga menyediakan peluang pekerjaan yang antara paling banyak kepada para jurutera. Saya rasa setakat tu saja dulu untuk pengenalan. InsyaAllah. Terima kasih. Balik pada terima kasih. Terima kasih Tuan Muhammad Sabri. IR Muhammad Sabri. Okey, seterusnya panel ketiga kita IR Muhammad Haryazi. Minta tolong Tuan perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Haryazi bin Abdillah. Umur 48 tahun, sudah berkahwin, mempunyai 4 orang anak. Membesar dan bersekolah di Al-Ustaz dan sekarang letak di Batu Cave, melanjutkan pelajaran di Universiti Teknologi Malaysia dan sekarang bekerja sebagai jurutera di Teratek Consultant. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Tuan IR Muhammad Haryazi. Okay, so untuk makluman malam ni kita buat santai dan kalau boleh kita buat dalam format forum. Okay, saya akan ajukan pertanyaan dan sebagainya. Kemudian selepas soalan-soalan apa semua tu, mungkin adik-adik ataupun tuan-tuan boleh bertanyakan soalan pada kita punya panel-panel ni lah. Okay, dan okay, soalan pertama saya berkenaan dengan panel pertama Dr. Riza. Boleh doktor terangkan tentang pengalaman doktor sepanjang doktor berada di industri dan juga di UTM di universiti sekarang. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okay. Pengalaman saya dalam bidang kejuruteraan ni lebih kurang 21 tahun lah. Saya grad daripada UiTM Shah Alam tahun 2000. Kemudian saya bekerja di beberapa tempat lah, ada di Kelang, factory yang membuat meter kilowatt jam untuk TNB, bawah TNB. Kemudian saya ada pengalaman dengan konsultan SSM Setapak. Di konsultan tu saya belajar banyak lah. Okay, sebagai jurutera ni, lebih-lebih lagi kita jurutera, sewaktu tu jurutera muda lah, baru graduate daripada universiti. Saya dapat pengalaman di konsultan SSM Setapak. Saya banyak belajar. Saya jenis suka bertanya, walaupun ketika itu saya tak berapa tahu tentang AutoCAD untuk buat draft drawing technical. So saya tidak malu untuk bertanya kepada draftman. Draftman ni kalau dia pelukis plan lah. Okay, pelukis plan biasanya dia sama sijil ataupun diploma lah level dia. Tapi kita kena, untuk mendapatkan ilmu ni, kita kena ada sifat rajin bertanya dan tidak malu untuk bertanya. Selagi mana pertanyaan ataupun apa yang kita akan dapat itu adalah sesuatu yang positif. Jadi di situ saya belajar banyaklah berkenaan dengan AutoCAD. Setahun jugalah saya di konsultan tu, kemudian saya ditawarkan bekerja di HUKM, Hospital UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, di Jalan Tun Razak Ceras, start 2001. Start 2001 sehinggalah 2006. Position saya ketika itu adalah biomedical engineer lah, biomedical engineer. Jadi apa yang saya nak sampaikan kepada adik-adik ataupun pelajar-pelajar yang baru nak mencuburi bidang kejuruteraan ni, soft skill ni sangat penting. Okay, soft skill tu yang saya cerita tadi tu, di konsultan saya belajar macam mana nak buat draft untuk drawing, technical drawing. Kemudian di konsultan juga saya belajar macam mana kita nak buat bill of quantity, kan? Sebab bila kita nak buat satu projek tu, dia ada beberapa fasa. Okay, fasa pertama tu kita buat draft. Okay, draft technical, kita present kepada kita punya klien kita. So bila klien kita bersetuju, barulah kita work up dengan technical specification. Okay, jadi saya belajar di situ banyak benda-benda berkenaan dengan konsultan. Jadi bila saya interview di HUKM tu,
saya boleh menceritakanlah pengalaman saya, dan alhamdulillah rezeki saya diterima sebagai biomedical engineer di HUKM. So di sana saya ditempatkan di Jabatan Kejuruteraan Hospital UKM. Sebenarnya HUKM ni di bawah Fakulti Perubatan UKM. Okay? Jadi dia sangat besar ketika tu, kalau tak salah saya ada lebih kurang, saya tak ingat lah, katil dia banyak jugalah. Dia ada operation theatre, dia ada dia punya lab, dia ada forensik, bahagian forensik. Jadi banyak pengalaman saya dapat di situ. Saya menimba ilmu berkenaan dengan sebagai jurutera. Okay. So sebagai biomedical ni, sebagai biomedical engineer ni, Habis awak nak tekan apa sebenarnya? Stop. Boleh mutekan suara. Dr. Riza mute tu, kita tak dengar Dr. Riza. Dr. Riza mute ada. Okey. Boleh dengar? Boleh dengar. Okey. Semasa di HUKM tu banyaklah, di hospital UKM tu saya banyak menimba ilmu sebagai jurutera biomedical. Saya punya kelulusan adalah bidang elektronik. Okay, elektronik. So di HUKM tu memang banyaklah alatan-alatan biomedical. Biomedical ni dia ada combination elektronik dengan mechanical. Okay, so di Jabatan Kejuruteraan di HUKM ni kami ada tiga unit, iaitu unit electrical dan biomedical. Kemudian yang kedua unit mechanical, dan yang ketiga adalah unit civil. Okay, so civil ni dia akan meliputi bahagian bangunan di hospital tu. Di bangunan hospital tu banyaklah, ada ward, ada intensive care, ICU, dan operation theatre, dan macam-macam lagi bangunan. Itu di bawah civil lah, di bawah civil. Kemudian dari segi facilities macam gas, medical gas, okay, medical gas macam oksigen, itu diselenggarakan oleh mechanical. Kerana mechanical ni dia ada autoclave lagi. Autoclave ni untuk dia basuh alatan, untuk sterilize alatan-alatan medical. Kemudian macam unit saya lebih kepada electrical dengan biomedical. So banyaklah alat-alat yang terbabit yang kita perlu selenggarakan, kan. Jadi ini ada satu pengalaman yang bagus, yang baik untuk saya, dan saya timba. Dan selepas itu saya 2006 saya bertukar profession, tapi masih dalam kejuruteraan. Okey, untuk pengetahuan adik-adik, bidang kejuruteraan ni kita boleh menjadi sebagai jurutera, dan kita juga boleh menjadi sebagai jurutera pengajar. Jurutera pengajar. Contohnya seperti jurutera pengajar di kolej MARA, KKTM. Saya waktu itu KKTM PJ lah, Kolej Kemahiran Tinggi PJ, sebagai PLV, pegawai latihan vocational. Okay. Contoh lagi di Politeknik pun dia dalam skim PLV, pegawai latihan vocational. So masih dalam skop ruang engineering lagi. Okay. Kemudian semasa saya di KKTM PJ itu, saya mengambil master secara part time. Waktu tu pun dah berkeluarga, dah ada anak, waktu tu 3 orang, bekerja dan ambil master part time. Waktu tu saya kerja di PJ. Petang saya lari pergi ke Shah Alam. Kan, pergi ke Shah Alam. Kadang-kadang bawa wife, bawa anak, tinggal kejap dekat masjid di UiTM tu. Saya masuk kelas. Itulah maknanya, bila kita nak sesuatu tu, insya-Allah Allah akan bukakan jalan tu. Alhamdulillah saya dapat master ketika itu. Kemudian bila dah dapat master, saya apply di UTM pada 2008, dan alhamdulillah saya
diterima sebagai pensyarah dengan jawatan tetap di UTM. So mulalah karier saya sebagai pengajar, lecturer di UTM. Pada 2012 saya menggunakan pengalaman kejuruteraan saya tu, saya compile untuk saya mohon professional engineer, dan pada 2013 saya convert daripada professional engineer kepada PEPC. Kalau PE adalah professional engineer, yang kalau kita adik-adik tengok di depan nama seseorang tu ada IR kan. IR tu adalah engineer lah, maksudnya dia adalah professional engineer. Pada 2013 saya dapat convert kepada PEPC lah, professional engineer dengan practicing certification. Okay. Kemudian alhamdulillah juga pada 2013 tu saya dinaikkan sebagai pensyarah kanan. Kemudian saya ditempatkan di Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Kejuruteraan Komputer. Okay. So masih lagi dalam ruang lingkup kejuruteraan. Walaupun mengajar, tetapi kita mengajar pelajar yang akan keluar daripada universiti untuk menjadi jurutera. Okay, antara subjek yang saya ajar di universiti ni, salah satu yang betul-betul related tu adalah engineering society. Okay, engineering society ataupun engineering ethic. Okay, sebagai jurutera ni dia ada etika dia. Okay, salah satu etika dia, kita tidak boleh cross area kita. Contohnya saya electronic engineer. Bila saya nak buat satu design ataupun saya bekerja, saya tak boleh cross. Maknanya saya buat design mechanical ataupun saya buat design untuk civil. Itu kita dah cross area. Maknanya itu tidak etika. Antara etika lagi itu, kita sebagai jurutera tidak boleh mengambil rasuah. Okay, mengambil rasuah. Contohnya macam kita di site kan, di construction, kita di construction tu kita supervise projek. Kemudian projek tu memerlukan let's say dia kata dia menggunakan beam. Dalam beam tu ada besi kan, besi yang diletakkan tu 10, tapi dia kurangkan daripada 10 tu dia letak 5 saja, dan dia minta kita sign, jurutera ni sign dan dia bagi rasuah kepada kita. Itu kita kena elakkan. Sebagai jurutera kita kena ada etika kita lah, etika untuk kita kena ada etika supaya design kita ataupun produk kita tu selamat digunakan oleh user, oleh pengguna, dan juga ia selamat kepada alam sekitar. Kan, sebagai jurutera ni kita perlu pastikan bahawa alam sekitar dan juga manusia dan juga living thing atau benda-benda yang hidup ni selamat daripada kerosakan, daripada kemalangan dan sebagainya. Okay, kita boleh tengok di luar sana contoh-contoh dalam berita kalau kita tengok berita di luar negara, macam mana bangunan runtuh ataupun jambatan runtuh. Ini disebabkan, ada juga disebabkan oleh faktor-faktor alam, contohnya gempa bumi dan sebagainya. Tetapi terdapat juga kes-kes yang mana bila satu projek tu dilakukan dengan tidak beretika, maka ia akan menyebabkan kemalangan jiwa dan juga akan menyebabkan kemalangan pada alam sekitar. Alam sekitar ni kita tengok kadang-kadang pencemaran bila macam seorang jurutera tu dia cemarkan toksid, dia lepaskan ke macam apa yang berlaku di Kim Johor kan, saya ingat 3-4 tahun lepas. Di Kim tu kita tak tahu kilang mana yang melepaskan bahan toksid tadi, maka toksid bahan tu dilepaskan ke sungai, maka bila hujan dia meruap, maka bila manusia sedut, dia punya wap tadi dia jadi efek, jadi pening, sakit kepala dan boleh sesak nafas dan sebagainya. Okay. Jadi antara tugas saya di UTM ni sebagai pensyarah, dan juga kami juga terbabit dalam penyelidikan. Okay, penyelidikan. Okay, pada 2014 saya sambung pelajaran saya dalam bidang PhD dalam image processing di UPM, dan alhamdulillah pada 2019 saya telah dianugerahkan PhD lah, Doktor Filosofi
dalam bidang computer networking dan image processing. Saya rasa itu kot saya punya background lah, serba sedikit. So mungkin kalau terima kasih Dr. Riza. Dr. Riza. So mungkin kalau ada adik-adik yang sambung belajar dekat UTM Dr. Riza? Ya, UTM. Institut Teknikal Melaka. UTM. Mungkin kalau masuk dekat bidang kejuruteraan elektronik dan komputer tadi, mungkin boleh jumpalah dengan Dr. Rida nanti. Ya, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, untuk seterusnya saya nak jemput panel kedua kita, IR Muhammad Sabri, untuk Tuan IR Sabri untuk kongsikan dengan lebih lanjut pengalaman beliau selama 23 tahun bekerja sebagai jurutera ni dalam bidang product development and manufacturing industry. Ni terutama dalam jenis industri, dia punya proses industri, serta mungkin jurutera yang terlibat dalam dia punya engineering disiplin dan sebagainya. Okey, Tuan Sabri, boleh Tuan ni. Okey, terima kasih Dr. Sariza. Saya minta maaf, saya offkan kamera sebab saya punya line ni tak berapa elok, takut nanti kan terputus. Bagi tahu kalau saya senyap tak ada ni. Okey, alhamdulillah saya buat masa sekarang ni dah dalam 23 tahun dalam product development and manufacturing industry. Saya mula bekerja tahun 1998. Senang nak ingat, April 1st of April start bekerja. Okay, graduate daripada USM, campus engineering. Dulu Teronoh dulu. Sekarang ni rasanya USM dah pindah ke Nimbung Tebal. Dan campus USM Engineering Teronoh tu dah diambil oleh Petronas. Okay. Saya degree dalam Electrical and Electronic Engineering, major dalam Robotic Control and Automation. 23 tahun bekerja ni, saya tak tahu lah, kalau rezeki kot, bertukar tempat kerja sebanyak 7 kali, 7 company. Bermula daripada Toshiba, Penang, dengan Japan, lepas tu Western Digital, US, Seagate, US, kahwin daripada Penang pindah ke Melaka dengan National Semiconductor, US juga. Lepas tu Flextronic, Infineon, German, lepas tu sekarang ni dengan Dyson. Dengan Dyson ni dah 10 tahun lah, 10 tahun. Okey, fokus saya malam ni adalah untuk memberi penerangan berkaitan dengan jurutera yang terlibat dalam product development dan manufacturing industry. Sebagaimana saya cakap tadi, sektor industri pengeluaran di negara kita adalah salah satu sumber pendapatan negara dan salah satu tempat yang paling banyak menawarkan peluang pekerjaan. Okay. Untuk kita faham sektor ni, saya cuba sentuh sikit berkaitan dengan kepentingan engineering ni sendiri, supaya adik-adik kita faham kenapa kita nak galakkan ramai student-student ni untuk ambil course engineering. Okay. Cuba kita tengok sekeliling kita sendiri. Kita just nak faham, nak bagi tahu kenapa jurutera ini sangat penting. Cuba tengok satu benda di sekeliling kita yang rasa-rasanya tak ada kaitan dengan engineering. Ada tak? Cuba kita tengok sekeliling kita ni. Apa saja yang kita nampak kita boleh sentuh, ada tak benda yang tak berkaitan dengan engineering? Rasanya hampir setiap benda yang kita sentuh, meja, kursi, laptop, even gelas, cawan apa semua, dia ada berkaitan dengan engineering. Dia memerlukan jurutera untuk berfikir macam mana nak mengeluarkan benda tu. Dan itulah betapa pentingnya kejuruteraan pada kehidupan kita. Okey. Kepada yang kira saya ni dah kira nak masuk veteran dah kot, umur 47, okey, yang kira lahir tahun 70-an, kita melihat perubahan industri yang sangat besar. Okay, sebagai contoh, kita tengok paling senang, handphone kita yang kita duk guna setiap hari ni. Saya hidup, dapat merasa zaman yang mana handphone ni belum wujud dan kita berkomunikasi hanya nak guna public phone tepi jalan. Saya nak guna
handphone sebagai contoh nak terangkan berkaitan dengan jurutera yang berada dalam product development dan manufacturing engineering. Okey. Semua sekarang ni kita bercakap berkaitan dengan revolusi industri 4.0 dan digital transformation. Saya rasa dalam sekolah pun ada sebut berkaitan benda ni, dan ini adalah sangat-sangat berkaitan dengan pemilihan kursus yang nak diambil, sebab kita berada dalam revolusi yang mengubah kehidupan kita sehari kepada digitalized. Ini semua sangat berkait rapat. Okey. Contoh saya kira merujuk balik kepada handphone yang kita katalah kita nak keluarkan handphone, kita nak faham. So jenis manufacturing industri yang terlibat dalam mengeluarkan handphone ni, saya cuba terangkan secara ringkas, terdapat tiga lapisan. Okey. Yang pertama sekali adalah kira handphone tu sendiri, finished good product. Maknanya kita dapat handphone tu sebagai contoh kata handphone Samsung contohnya. So Samsung tu sebagai pengeluar adalah consider lapisan pertama. Okey. Kita ada lapisan kedua yang consider dikenali sebagai part ataupun assembly level. Contohnya, kalau kita tengok handphone tu, dia punya screen dia punya cover dia, PCBA dalam tu ataupun dia punya kamera tu consider part. Supplier, kita ada company ataupun manufacturing yang buat benda tu. Dan lapisan yang ketiga adalah material untuk mengeluarkan semua komponen tu. Contohnya plastik, resin, chemical, metal bar ataupun wafer. Semua ini ada jurutera di belakang tabir yang mengeluarkan semua produk-produk ni. Okey. Contoh cover untuk handphone itu consider second level plastic injection molding, mechanical engineering. Screen, mechanical electronic hardware. Dalam handphone tu ada PCBA, ada kamera, ada flex cable. Itu adalah second level electronic hardware dan mechanical. Dalam PCBA itu sendiri ada IC. Dalam IC ada die. Die tu dia macam otak kepada IC tu yang buat segala processing lah. Saya cuba gunakan bahasa yang paling senang faham lah. Dan dalam die tu ada roh untuk telefon tu. Maknanya untuk jasad dia kena ada roh dia. Dan roh tu adalah software engineering. Okay. So untuk yang kira mechanical dengan kira first level finished good product dengan part dengan assembly, standard mechanical, electrical, software, hardware itu consider basics lah yang biasanya company-company ni akan ambil. Buat masa sekarang ni yang saya nampak contoh macam mechatronic kira quite relevant. Dan saya nak ambil contoh macam UTM. Saya sebenarnya juga Industry Advisory Panel IAP kepada UTM Melaka untuk Bachelor of Electronic Engineering Technology bracket Industrial Electronic. Kursus ni dia special sikit sebab dia tawarkan satu kira dalam tu ada subjek yang fokus kepada semiconductor. So kalau rujuk kepada penerangan saya tadi, semiconductor tu sebenarnya IC lah. So maknanya dah ada universiti yang menawarkan kursus yang spesifik kepada tu. Zaman saya dulu tak ada. Memang tak ada. Dia standard je, electrical dengan elektronik. Okay. So untuk produk ni, product development dan manufacturing industry ni, kepada yang sedang nak memilih kos sekarang ni, saya menasihati untuk adik-adik anak-anak semua faham apa sebenarnya Industri 4.0 digital transformation. Sebab ini adalah masa depan yang sedang berlaku sekarang ni dan akan menjadi semakin ketara dalam 4-5 tahun. Even sekarang pun kalau kita tak catch up dengan Industri 4.0, kita akan jauh tertinggal ke belakang. Okay. Dan saya nak bagi contoh satu lagi macam tempat saya kerja sendiri, end of last year, November 2020, kita buat announcement kita akan invest 3.7 billion pound
untuk doublekan kita punya product range by 2025. Tak lama lagi, 4 tahun. Dan ini adalah kira untuk robotik, new motor technology, machine learning dan juga software. Bermula tahun ni kalau tak salah saya, lebih kurang kita akan hire lebih kurang 200 orang software engineer dekat Singapura dan Filipina. Okay. So ini adalah kira secara dasarnya, kira secara kasarnya, saya harap senanglah untuk dipaham macam mana product development dan manufacturing itu dibuat. Dan biasanya standard jawatan jurutera yang terlibat dalam proses ni, design engineer, sama ada mechanical, electronic, hardware, software, process engineer, quality engineer, production engineer, test engineer, failure analysis, kita pun ada material, equipment, maintenance. Kalau kita nak linkkan semua position ni kepada kursus-kursus yang kita nampak di universiti-universiti sekarang, mungkin susah. Tapi macam saya cakap tadi, biasanya dia akan merujuk kepada standard requirements of basic engineering tu. Mechanical, electrical, electronic, chemical, yang tu core lah. Dan macam kalau tempat saya kerja sekarang ni, Dyson, kita pun ada, tak tahu, mungkin orang tak pernah dengar, packaging engineer. Kotak yang untuk buat shipment untuk produk tu, kita ada satu department khas yang design kotak tu. Sebab ini adalah mechanical engineer punya field lah. Kenapa kita nak very dedicated packaging engineer untuk kita punya produk? Sebab bila kita buat satu-satu produk, kita nak ship seluruh dunia. So shipping regulation dengan macam contoh produk drop test requirement tu untuk worldwide shipping tu is very very tight. So memang kena ada dedicated shipping packaging engineer untuk design, and dia adalah biasanya mechanical punya background. Okay. Dan juga kita ada, yang ni tempat saya tak ada, tapi saya pernah deal dengan sales engineer. Mungkin dekat akademik pun mungkin tak pernah dengar sales engineer. Sales engineer ni biasanya technical support kepada main customer, and biasanya dia datang daripada part ataupun supplier yang membekalkan part kepada main customer dan juga kepada machine supplier. Selain daripada sales yang betul-betul buat sales, biasanya dia akan ada sales engineer untuk technical support. Okey. Dari segi pengalaman saya sendiri, semasa dekat Toshiba, saya bermula kerjaya saja 23 tahun dulu sebagai quality engineer. So itu adalah consider finished good product, tapi saya juga pengalaman untuk jaga supplier elektronik dan terlibat dalam mechanical parts lah, walaupun saya dalam electronic degree, electrical electronic degree. Master Western Digital sebagai quality failure analysis engineer, yang tu consider product second level hard disk. Seagate quality and process engineering, product tape drive untuk ATM machine, yang tu consider second level. NS dengan Infineon, saya dah start berubah sikit saya punya career kepada jadi section head, project management, dan saya set up teknologi sendiri, iaitu flip chip teknologi untuk Win, memang consider totally new lah dekat Infineon masa tu, dekat National Semiconductor. Dan masa untuk Dyson, bila saya masuk Dyson, saya dah start project management. Saya dah keluar sikit daripada engineering punya field, kira pergi kepada higher level lah. Dan sekarang ni saya masih dalam engineering, tapi nature of work tu dah berubah sikit. Saya lebih kepada business process architecture dan big data analytics. Ini adalah memang menjurus kepada Industrial Revolution 4.0, iaitu salah satunya adalah big data analytics ataupun IoT, Internet of Things. So dari segi career ataupun kursus yang nak dipilih, sekiranya anak-anak ataupun adik-adik berminat untuk terlibat dalam product development ataupun manufacturing industries ni, so ini adalah satu area yang sangat luas, kerjaya yang sangat mencabar, menarik, dan
yalah, kita memang memerlukan ramai lagi jurutera muda yang diperlukan untuk support kita punya manufacturing industry. Saya rasa setakat itu saja dulu, Tuan Moderator. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan IR Muhammad Sabri dengan perkongsian pengalaman dan sebagainya oleh Tuan Sabri. Dan seterusnya saya nak jemput kita punya panel ketiga, IR Muhammad Haryazi, untuk berkongsi pengalaman beliau sepanjang berada dalam bidang di industri dalam bidang dia. IR Haryazi ni bidang civil engineering. Kalau IR Muhammad Sabri tadi lebih kepada dia asalnya adalah electrical, tetapi sekarang ni lebih kepada manufacturing bidang dia. Kemudian yang Dr. Riza tadi bidangnya adalah electronic engineering. Okey, Tuan IR Haryazi, silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. So saya nak kongsi sikit lah pengalaman saya sepanjang lebih 20 tahun dalam bidang pekerjaan saya, civil engineering, civil engineer. Kejayaan saya bermula pada tahun 1995. Kebanyakan lebih 90% lah kejayaan saya ni kira merantau mengikut projek lah. So first kali projek saya sedia dekat Karak Highway lah. Masa tu projek pun swastaan kayak Karak lah, tahun 1995 sampai 1998. Masa tu saya menyelia pembinaan jambatan lah. Jambatan kalau kita tengok ke Bukit Tinggi tu, susul ke Bukit Tinggi tu, interchange tu, yang itulah mulanya kejayaan saya dekat situ lah. Dan kemudian lepas siap projek itu, saya merantau lagi ke Ipoh. Ke Ipoh sekali ini projek jalan juga. Projek Jalan Raya Simpang Pulai, Lojing Go Musang. Untuk package 2 lah. Untuk package 2 daripada Poslim ke Kampung Raja. Untuk projek ini saya selia jambatan juga dalam masa 2 tahun lah, tahun 1998 sampai tahun 2000. Dalam masa tu juga, lepas tahun 2000 tu, saya pindah ke projek lain lagi, iaitu projek Lebuh Raya Pantai Timur fasa 1. Dalam tu juga saya kerja saya menyelia jambatan juga, ambil masa dalam 3 tahun jugalah, dan berterusanlah kejayaan saya tu tahun 2003 ke 2005 dan 2005 ke 2007 saya pindah ke Terengganu, projek Lebuh Raya Pantai Timur fasa 2, dan lepas 2007 ke 2011 dan saya balik ke office lah 2011 sampai sekarang. Dan perjalanan kiri saya dalam bidang kejuruteraan ini memang menarik lah. Kalau adik-adik yang nak cuba bidang kejuruteraan awam, yang nak rasa dia punya cabaran dia memang seronok untuk kita tengok lah. So yang seronoknya dalam kejuruteraan awam ni, dalam pembinaan pembinaan, so kita tengok daripada kosong, tak ada apa-apa, kita kosong, tak ada apa-apa, sampai kita buat sampai siap tu apa yang kita buat tu, kita rasa kita puas hati, satisfied apa yang kita buat tu. Yang tu kepuasan yang kita dapat, kita nampak seketul depan mata kita. Contoh, kalau kita buat jambatan daripada tak ada jadi ada, dan dalam proses buat jambatan tu ada dia punya fasa-fasa dan cabaran-cabaran dia sendiri.
Sama juga macam kita buat jalan ke apa ke, dia ada fasa-fasa, dia ada cabaran dia sendiri. So perjalanan tu, apa yang kita belajar dekat universiti kita akan apply dekat tapak. Dan universiti yang dia akan ajar tu mungkin dalam 50%, 60% yang balance tu 40%, 50% pengalaman kita yang akan menentukan apa yang kita buat tu betul ke tak. Yang jadi menarik itu yang itulah yang saya nampak perjalanan dalam 20 tahun lebih saya duduk dalam bidang kejuruteraan awam ni, yang saya tengok yang adik-adik boleh tengok dan nampak jugalah. So, selain daripada pembinaan, civil engineering ni juga dia maintenance, selenggara itu pun salah satu bidang dia juga. So apa yang kita dah buat, contoh kita dah buat bina jalan. So bila kita buat jalan, selenggara jalan itu pun adalah satu part daripada bidang civil juga. So bagi saya untuk bidang kejuruteraan awam ni, dia tak akan habis. Dia tak akan mati sampai bila-bila pun dia ada. Walaupun keadaan gawat macam mana ekonomi, perubahan ekonomi macam mana pun, projek tetap jalan walaupun slow, maintenance kena buat. Itu yang sikit-sikit yang saya boleh kongsi awal lah dengan adik-adik yang rasanya untuk cuba dekati kursus civil engineering ni. Terima kasih Tuan. Okey, terima kasih Tuan IR Muhammad Hayazi. Okey, untuk soalan seterusnya, sebelum ni mungkin soalan terakhir lah dari saya. Saya nak kalau boleh kita nak bagi peluang kepada adik-adik pada kita punya audience lah untuk bertanya soalan. So ni soalan terakhir saya pada Dr. Riza lah berkenaan dengan program-program kejuruteraan. Ya, mungkin doktor boleh kongsikan tentang program-program kejuruteraan yang ada ditawarkan di universiti-universiti awam di Malaysia. Mungkin doktor boleh includekan jugalah tentang cara untuk pelajar-pelajar ni, untuk membolehkan pelajar-pelajar ni masuk ke bidang kejuruteraan. Mungkin okey, doktor. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okey, baik adik-adik. Sebelum saya menjawab soalan moderator tadi, saya ingin berkongsi pengalaman saya. Sebenarnya saya punya SPM, sebab kebanyakan adik-adik yang ataupun ibu bapa yang ada anak-anak yang baru lepas SPM ni kan. Apa yang saya nak bagi tahu, saya adalah daripada Sekolah Menengah Agama Alawi Harau. Saya sekolah Menengah Agama Alawi Harau, aliran sastra. Tapi saya ambil matematik lah, time tu matematik C dan juga sains, rantaian sains lah. Waktu saya tu rantaian sains biasa. Okay. Saya tak ambil admat. Tapi macam mana cara kalau kita ada minimum qualification, kan? Kita ada matematik dan juga sains biasa, tapi kita minat nak jadi jurutera. Itu nombor satu. Yang nombor dua, sekiranya ada adik-adik yang SPM-nya kurang, bukanlah saya menggunakan perkataan kurang cemerlang, tapi direzekikan tidaklah mendapat straight A ataupun kredit di dalam mata pelajaran SPM, masih juga berpeluang untuk boleh menjadi jurutera. Jadi apa yang saya nak kongsikan, okey. Saya apabila saya dah habis SPM di Sekolah Alawi Harau tahun 96 saya pun dah lupa, 96. Okey. Saya apply ke Politeknik. Ke Politeknik waktu tu Politeknik Sultan Abdul Halim Kedah. Okey, untuk mengikuti sijil SEP, Sijil Elektronik Perhubungan.
sijil elektronik perhubungan selama 2 tahun. Selama 2 tahun tu alhamdulillah saya berjaya untuk mendapat sijil dalam bidang elektronik perhubungan, ataupun telecommunication, electronic communication. Kemudian saya top up lagi setahun di Engku Umar, Politeknik Engku Umar, top up lagi setahun untuk lengkapkan diploma. Maknanya 2 tahun di Polimas, campur lagi setahun di Engku Umar. So saya alhamdulillah dapat diploma. Dengan adanya diploma Politeknik itu melayakkan saya untuk sambung degree. Sambung degree. Okey, cerita di sebalik mengapa saya sambung degree. Selepas saya dapat diploma tu, alhamdulillah saya direzekikan dapat menjadi juruteknik ataupun technician di Celcom RNCC, Regional North Networking, untuk menjaga MSC, Master Switching Center. Master Switching Center ni maksudnya kita boleh pantau handphone region lah, ikut region. Waktu tu saya kawasan North, saya pun dah tak ingat lah. Dia ada kawasan-kawasan, ada Northern, ada Southern, ada East. Jadi saya di MSC tu kita boleh kawal ni lah. Apa yang waktu tu macam Tuan IR Sabri cakap tadi berkenaan handphone, telefon kan, bila saya pun label Tuan Sabri jugalah. Waktu saya tu kalau nak telefon tu kita pakai telefon duit shilling. Bila saya bekerja di Celcom tu, apa yang saya tengok, dia ada jurutera, jurutera Celcom waktu tu, dia dapat kereta Celcom. Dia dapat kereta Celcom, kemudian gaji dia tinggi, kemudian dia dapat handphone. Handphone waktu tu, kalau tak tahulah yang sezaman dengan saya ni, kalau orang kata handphone Nokia pisang kan, maknanya dia tekan tu keluar handphone pisang, orang panggil kan, oh Nokia. Waktu tu dah macam hebat lah kan. So hebat lah tu, hebat masa tu. Hebat lah waktu tu kan. Jadi kemudian lagi yang saya sangat sedih tu, waktu tu saya technician, sebab technician ni MSC ni center yang penting, jadi dia 24 hours telefon kan, 24 hours. Kadang ada orang telefon waktu malam, waktu siang, waktu pagi. Jadi center tu kena ada orang 24 hours. Kemudian yang sedih tu, yang saya sedih sangat tu, bila hari raya saya terpaksa bekerja. Hari raya, malam raya terpaksa bekerja. Dalam jadual tu nama saya naik. Tapi alhamdulillah lah, senior saya ni tengok muka murung kan, baru kerja dah kena shift malam raya kan. Dia kata tak apalah, kau tukar dengan aku kan, sebab dia kalau hari raya dia triple, bukan double, triple. Dia akan bayar 3 kali ganda. Jadi kawan saya ni dia senior, dia kata tak apa, kau bayar aku, kau cuti. Daripada situlah saya menanamkan dalam diri saya, ini tak boleh jadi, aku kena sambung lagi degree, aku nak jadi macam engineer Celcom tu. Itu saya punya turning point, saya punya satu pencetus untuk saya keluar daripada, kita kata masalah lah, keluar daripada masalah tu untuk kita nak jadi macam tu, jurutera tu. Itu waktu tu. Jadi alhamdulillah lah saya sambung di UiTM Shah Alam untuk ambil degree. So apa yang saya nak bagi tahu pada adik-adik ni, kalau ada adik-adik yang result dia lulus, dia tak boleh fail tu, tak boleh lah, kita tak boleh nak bantulah. Kalau lulus, maknanya matematik lulus saja. Lulus ni dia D lah kan, D dia lulus. Kalau C tu kredit, maknanya bawah pada C lah. D matematik dia D, sains dia D, bahasa Malaysia dia mungkin okey lah, kredit ke. Jadi dia ada peluang untuk dia ambil yang rendah dulu, iaitu dia ambil sijil dulu. Sijil, dia boleh ambil sijil daripada GIAT MARA, dia top up sijil 3 tahun, kemudian lagi 2 tahun untuk dapatkan diploma. Jadi bila dia dapat diploma daripada MARA, dia boleh melayakkan dia untuk sambung di mana-mana universiti, sama ada swasta ataupun kerajaan. Untuk pengetahuan adik-adik, kita ada lebih kurang 20 universiti awam, dan kita ada lebih kurang 40. Kita ada lebih kurang 47 universiti swasta. So antara universiti ni kita ada MRU, Research University. Contohnya macam
UKM, UPM, UTM, USM ni adalah bawah research university. Okay. Macam saya di UTM di bawah MTUN, Malaysian Technical University Network. So MTUN ni seperti UTM, UMP, UMP tu Universiti Pahang, UTHM dan juga UNIMED Perlis. Okay, yang ni di bawah MTUN. Kita ada juga focus university. Contohnya macam UiTM, UNIMAS dengan UMS. Kebanyakan di universiti ni ditawarkan program-program engineering. Okay, program-program engineering. Okay. Di universiti sekarang ni macam di MTUN ni kita ada dua bidang. Dia engineering tapi bidang dia slightly dikategoriskan, satu engineering, satu lagi dikategoriskan sebagai teknologi. Okay, teknologi kejuruteraan, engineering technologies. Okay, apa beza di antara engineering dengan teknologi engineering? Okay, bezanya keluaran graduan yang mendapat ijazah daripada engineering, dia nanti bila dia keluar dia register dengan Board of Engineer dan dia akan diberi title graduate engineer ataupun jurutera graduan. Jadi dia boleh praktis sebagai jurutera. Manakala bagi pelajar yang mendapat ijazah teknologi engineering, bila dia keluar dia kena register juga dengan sama ada MBOT ataupun BEM sebagai teknologis. Okay, teknologis. Dia ada perbezaan teknologis dengan engineer. So engineer dia boleh apply untuk professional engineer. Macam saya professional engineer Tuan Muhammad Sabri, okay, kita punya doktor dan juga Muhammad Hazari, kita adalah professional engineer. Okay, kita layak sebab kami bergraduan daripada bidang kejuruteraan. Tetapi bagi teknologi engineering, diorang masih lagi boleh untuk apply sebagai PE, professional engineer, dengan syarat dia kena ambil master by coursework, okay, master by coursework dalam bidang kejuruteraan. Lebih kurang macam top up subjek untuk dia melayakkan dia untuk didaftarkan sebagai jurutera graduan. Okay. Dan dia boleh apply untuk PE. Okay. Jadi dalam bidang kejuruteraan ni di kebanyakan universiti bidang yang secara umumnya ada 4 bidang yang besar lah. Satu fakulti electrical. Okay, fakulti electrical, di bawah fakulti electrical tu dia pecah electrical dan juga elektronik. Kemudian kita ada fakulti mechanical. Mechanical ni berkenaan dengan contoh macam otomotif, bendalih, lagi apa lagi, macam bidang Tuan Sapri lah. Kemudian kita ada fakulti civil, awam, jurutera awam. Ini lebih kepada bangunan, kepada ada juga environment dan sebagainya. Dan satu lagi yang cabang yang besar juga adalah fakulti chemical engineering ataupun kejuruteraan chemical, okay, bahan kimia. Contohnya macam keluaran daripada chemical engineering ni, dia bekerja sebagai jurutera Petronas sebagai contoh. Okay, sebab sebagai jurutera Petronas, macam kita pergi beli minyak kan, ada macam-macam jenis minyak kan, minyak RON, 95 lah, diesel lah. Jadi sebagai chemical engineer ni dia akan study benda-benda tu. Okay, dia akan study dan sebagainya. Okay, jadi macam bidang saya adalah lebih kepada elektronik. Okay, elektronik. Mungkin macam Tuan IR Muhammad Sabri bagi tahu tadi, kalau adik sekarang ni cuba adik berdiri kemudian adik pusing 360 darjah kan, pusing kiri dan kanan, cuba tengok. Kalau adik pandang atas ada ceiling fan, itu adalah kejuruteraan daripada hasil daripada kejuruteraan. Rumah yang adik duduk pun adalah kejuruteraan. Komputer yang kita tengok sekarang ni pun adalah dalam bidang kejuruteraan.
Sebenarnya bidang kejuruteraan ini sangat luas. Bidang kejuruteraan ini sangat luas. Dia merangkumi keseluruhan kehidupan kita. Macam kalau kita tengok di hospital kan, macam saya cerita tadi pengalaman saya di hospital. Memanglah di hospital ni yang paling gah di hospital ni adalah medical doctor lah. Ini cerita sikit lah. Sebenarnya saya pun dulu memang nak jadi doktor juga. Dalam masa sama nak minat jadi engineer, dalam masa yang sama juga nak jadi doktor medical. Biasalah bila kita di sekolah rendah, biasanya kita akan disetkan otak kita kan nak jadi apa, jadi doktor, jadi engineer, jadi lawyer, itulah kan. Jadi 3 benda tu yang macam bisnes-bisnes ni kurang sikit waktu tu kan, tapi sekarang ni macam-macam lah. Jadi waktu tu saya nak jadi doktor, kemudian bila kebetulan adik saya dia masuk hospital, saya kena jaga dia. Di sebelah katil adik saya tu ada patient, ada pesakit yang agak teruk lah, dia luka teruk kan, jadi luka dia bernanah. Kemudian tengok datang doktor tu buat rawatan dengan darah apa semua. Lepas tu saya kata tak boleh, tak boleh lah jadi doktor macam ni yang keadaan. Kemudian pengalaman saya pula jadi sebagai biomedical engineer waktu di HUKM, dia ada forensik, bahagian forensik. So forensik ni dia contohnya macam mayat yang dibunuh, dijumpai dalam hutan, jadi dia nak kena buat postmortem ataupun nak claim ini kena buat postmortem. Saya ada kawan di bahagian forensik tu, dan juga waktu tu ada satu orang doktor lah. Saya ada buat pengubah suaian dekat forensik bahagian bilik mayat tu. Saya berjumpa dengan doktor tu muka dia macam kalau dulu zaman-zaman Tuan Sabri ni kenal kot Undertaker yang main gusti tu kan, WWF Undertaker. Muka dia jenis macam kita kata muka kering lah kan, sebab tiap-tiap hari dia bermain dengan mayat. Bermain dengan mayat tu, potok dia dekat dalam forensik tu, tak tahulah kalau adik-adik pernah pergi bilik forensik tu. Dalam tu ada peti ais. Peti ais ni dia ada kategori. Ada peti ais yang sekarang ni lagi lah, peti ais COVID kan, dia ada biohazard. Biohazard ni macam HIV punya patient yang mati. Kemudian hepatitis B, sekarang ni COVID. Jadi dia punya peti ais tu, dia punya freezer tu dia berbeza. Macam forensik sekarang dia buh dalam kontainer sebab dia takut dia punya bendali peluh dia ke ataupun cecair yang keluar tadi boleh kena kepada orang lain. Okay. So di dalam ruang tengah tu dia ada meja untuk pembedahan. Ni kan cerita ni kan malam kan adik-adik tak boleh tidur pula. Ini nak cerita pengalaman cerita pengalaman bidang biomedical jadi dia semua adalah gergaji lah apa semua tu untuk potong. Waktu saya jadi jurutera di HUKM tu, kadang-kadang ada attachment, student buat intern attachment. Dia salah satu dia punya jadual tu dia orang akan minta untuk tengok. Kadang-kadang dia orang tengok live lah, maknanya dia ada bilik pemerhati, ada cermin. So daripada bilik tu dia tengok lah doktor buat operation. Kadang-kadang dia tengok video saja, rakaman saja. Okay. So itu adalah bidang-bidang yang boleh kita jadi sebagai seorang jurutera. Maknanya daripada universiti, universiti tadi kita boleh keluaran daripada universiti tadi, ijazah boleh melayakkan dia menjadi jurutera. Tapi step ke arah jurutera tadi dia bermula macam saya cakap tadi, bagi adik-adik yang SPM-nya agak tidak boleh mencapai markah kredit tadi, dia boleh apply untuk sijil dulu. Sijil, dia ada sijil IKM, sijil kemahiran Malaysia SKM, sijil TVET, dia ada macam-macam sijil. Biasanya sijil ni dalam tempoh 3 tahun. Dalam masa 3 tahun tu kemudian top up lagi 2 tahun, 5 tahun dia melayakkan dapat diploma. Bila dapat diploma boleh apply ke universiti dan meneruskan degree, ijazah sehingga habis. Okey, macam profession saya pensyarah, dia ada step lagi. Maknanya selepas habis degree, biasanya pelajar yang
kelulusan CGPA dia 3 poin ke atas, yang baik 3.5 ke atas ataupun 4 flat, biasanya akan ditawarkan ataupun mereka boleh menyambung untuk peringkat master. Ada dua jenis master, iaitu master by top course. Top course tu maksudnya dia kena exam lah. Satu lagi master by research. Kemudian selepas master dia ada lagi satu level PhD. Okay, PhD, okay, by research juga. Okay. Itulah saya rasa lebih kurang berkenaan dengan program dan peluang-peluang di universiti yang adik-adik boleh ceburi dengan qualification, sama ada yang mana adik-adik dapat qualification yang baik itu, alhamdulillah lah, kita bersyukur pada Allah lah. Tapi itu adalah satu, orang kata jangan kita bongkak. Sebab pengalaman saya daripada politeknik, bila saya sambung ke UiTM, hello, boleh dengar? Hello? Masih boleh dengar. Boleh. Boleh dengar? Masih boleh. Okay. Boleh. Macam okey. Saya daripada politeknik, diploma di politeknik, bila saya sambung ke UiTM Shah Alam, kami kena top up subjek sebab dia nak mencukupkan kita punya cukupkan kita untuk tahun satu, untuk subjek tahun semester 1. Tapi dalam masa yang sama kita combine dengan pelajar keluaran UiTM, diploma UiTM. So pelajar diploma UiTM, dia orang ni relax lah, dia tak payah nak top up subjek. Kami kena top up lebih kurang 4 ke 5 subjek. Jadi itu yang saya nak cakap. Hello, betul? Tersekat pula. Dr. Riza, tak dengar sekarang tu? Hello? Dr. Riza? Dr. Riza macam terputus. Terputus tak? Tak apa. Kita teruskanlah dengan agenda seterusnya. Dia lebih kurang yang Dr. Riza cerita tadi tentang satunya, kita di Universiti Awam di Malaysia ni kita ada 2 program yang relate dengan engineering lah. Satunya pure engineering, yang lagi satu teknologi kejuruteraan, dan bagi pelajar-pelajar yang layak terus ke program kejuruteraan, by then teruskan untuk apply program-program bidang sama ada kejuruteraan ataupun teknologi kejuruteraan, ataupun sekiranya pelajar-pelajar yang macam tak dapat untuk terus ke program sedemikian, mungkin pelajar boleh bermula dari bawah lah, sama ada dari Sijil, sama ada di Sijil Kemahiran Malaysia, di ILP ataupun di IKM ataupun di IKBN, kemudian seterusnya sambung ke diploma ke IKTBN ataupun EdTech dan sebagainya. Even UniKL pun ada offer untuk diploma ni, kemudian boleh sambung pembelajaran ke universiti dalam bidang kejuruteraan untuk degree. Okey, seterusnya saya ingat saya nak buka soalan kepada siapa-siapa lah, adik-adik ataupun even parents ke yang ingin bertanyakan soalan. Kita boleh tanyakan soalan pada kita punya panel lah, panel jemputan kita. Dan okey, mungkin boleh bertanya terus kot. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Cik Lokman. Salam. Ya, saya graduate engineer. Bekerja di company swasta. Saya ada beberapa soalan. Satu soalan lah saya nak tanya. Adakah wajar hanya ambil subjek tambahan yang ditawarkan di mana-mana universiti di bawah program, bukan di bawah program master, dapat menukarkan daripada graduate technologist ke graduate engineer? Macam mana Cik Lokman tak kurang jelas? Okey. Ada beberapa universiti yang menawarkan short course lah untuk menukarkan short course, maknanya bukan di bawah program master, daripada teknologis kepada graduate engineer. Adakah wajar hanya mengambil short course tersebut?
Dr. Razi tadi dah hilang Kita nak dapatkan Tak maklum. ada, saya cuba jawab. Okey, Dr. Reza. okey Dr. Airat Sabri. Dr. Reza tu pula. Okey, macam ni, Cik Lokman, saya cuba jawab. Setahu saya, sekarang ni kita ada dua untuk accreditation sama ada MBOT Technologies dengan BEM, Board of Engineering Malaysia. So sekarang ni degree yang ada sekarang ni untuk daftar sebagai graduate engineers, lepas tu dalam disiplin yang mana-mana pun, sekiranya BEM kata okey, untuk dapat full nanti, maknanya ada subjek tak cukup, maknanya kena align dengan BEM, apa subjek yang tak cukup tu. Okay. Dan kalau dengan MBOT, maknanya kalau nak fullkan dia punya accreditation, kena tanya MBOT, apa keperluan dia. Yang macam Dr. Riza cakap tadi, untuk master tu mungkin daripada conversion dia. Maaf tadi saya lain kata ni. Dr. Riza dah ada. Mungkin saya rasa Dr. Riza boleh bantu terjawab soalan tu. Lokman boleh tanya balik soalan. Ni kita ada soalan daripada Cik Lokman. Okey, Cik Lokman tanya balik. Okey. Soalan dia macam ni. Adakah wajar hanya ambil subjek tambahan yang ditawarkan mana-mana universiti bukan di bawah program master dapat menukarkan graduate technologies kepada graduate engineer? Dia kena ni untuk yang technologies, untuk dia, kalau technologies ni, keluaran technologies ni dia hanya entitled TS. Dia punya professional level dia TS. Kalau macam keluaran graduate daripada jurutera ni dia IR. Okay. Tapi kalau macam graduan daripada technologies engineering ni, dia nak convert kepada IR, dia kena top up subjek dia kena ambil master by top course, by coursework. Okay. Dan coursework tu maksudnya dia ada attend kelas, dia ada final exam kena jawab, dan dia ada satu semester tu kena buat projek. Okay, kena buat projek, kena buat thesis, kena submit, present dan sebagainya. Lebih kurang biasanya kalau macam kat UTM, kalau tak salah saya 3 semester, setahun setengah. Jadi setelah dia ada master top course tu, baru dia apply kepada BM untuk upgrade daripada graduate technologies kepada graduate engineer. Okey. Jawab Okey, sebab saya ada tertengok iklan, dia bukan di bawah under master punya program. Hanya short course saja. Setahun itu daripada mana tu? Mana yang tawarkan? Uni KL Gombak. Uni KL Gombak. Saya cadangkan kena align balik dengan BEM lah, sebab BEM graduate engineer ni BEM yang control. So kalau nak top up apa-apa, make sure dapat pengesahan daripada BEM. Sebab nanti kan ada yang pergi ambil kelas apa semua, pergi, lepas tu bila nak top up, BEM cakap kata tak diiktiraf. Yang tu masalah dia. Dia ada isu EAC, MQA, itu kena tengok lah. Maknanya kita kena ambil program yang ditawarkan tu, tanya BEM untuk lebih jelas lah. Adakah kalau saya ambil program ni, saya boleh tak upgrade daripada TS graduate kepada graduate sebagai jurutera. Kena tanya kepada BM dengan jelas. Kan? Takut kadang-kadang ada kita panggil IHP Institute High Learning ni, dia tawarkan, dia kata boleh, tapi sebenarnya tak ada accreditation daripada EAC ataupun daripada MQA. Banyak kes macam tu. Banyak kes macam tu. Jadi kena Cik Lokman nak kena confirmkan dulu. Okey, terima kasih tuan. Terima kasih. Sebab benda macam ni orang kata nanya kepada student-student yang nak tukar kan. Jadi dia orang tak tahu macam mana jalan yang terbaik. Betul. Okey. Tapi rasanya untuk selamat, untuk teknologi punya course, untuk TS sentiasa align dengan MBOT. Sebab MBOT adalah regulation body yang control. Untuk engineers
sentiasa align dengan BEM. Okey. Maknanya dua ni kena sentiasa jagalah. Sebab macam apa tu Nina Hadi cakap tadi, kata takut nanti naya pada student. Dah ambil lepas tu tengok tak dapat accreditation. Betul. Okey, satu lagi yang saya nak tekankan kepada graduan yang engineering yang dah habis, yang bekerja, sebelum kerja ataupun yang baru bekerja kena register dengan BM, Board of Engineer. Itu mandatory lah. Kalau tidak dia menjadi satu kesalahan. Satu kesalahan. Betul. Okey, ni ada satu soalan daripada Cik Elisa Sofia. Dia kata, kalau saya ambil mechanical engineering, saya juga boleh bekerja dalam bidang aerospace engineering juga ke? Ni mungkin IR Sabri boleh jawab kot. Mechanical engineering. Okey, secara umumnya dia bergantung kepada majikan tu sendiri. Dia tak ada strict regulation yang mengatakan maknanya aerospace dihalang ambil mechanical engineering, tak ada. Kecuali yang berkaitan dengan civil board BEM yang perlukan certification apa semualah. Tapi dari segi yang saya faham, kira macam private punya ni, tidak ada kontrol sangat. Maknanya mechanical untuk bekerja dengan aerospace punya area pun maknanya boleh. Dan kita memang nampak banyaklah benda tu terjadi. Selagi sebab macam aerospace apa semua, dia tak ada keperluan untuk submit drawing kepada regulation body ke apa, tak ada. Bukan dia tak seperti macam civil engineering. Macam kita nak buat bangunan apa semua, perlu dapatkan kelulusan daripada agensi kerajaan yang kontrol benda tu. And memang civil engineers yang bertauliah saja yang boleh buat benda tu, kan? Tapi antara mechanical dengan aerospace punya ni, dia tak strict sangat lah. Saya rasa buat masa sekarang. Okey. Dr. Rizal ada nak tambah? Okey, kalau dia kalau tidak berkaitan dengan apa design, boleh dia apa boleh bekerja, tapi macam dari segi etik macam sebab saya ada subjek etik, engineering etik, yang tidak dibolehkan tu maksudnya bila berkaitan dengan design. Okey, contoh macam saya elektronik. Okey, saya elektronik. Sebab ini berlaku pengalaman kawan saya. Dia apply untuk professional engineer. Okey, dia dapat graduate elektronik. Okay, dia bekerja di satu syarikat. Dia buat design drawing untuk electrical power punya, untuk drawing electrical power wiring untuk bangunan. Jadi bila dia submit report untuk interview, so interviewer tak boleh sebab you bidang elektronik, dia dah cross field buat electrical power, tak boleh. So elektronik ni dia kena 240 ke bawah, DC ke apa, dia kecil lah. Kalau yang electrical power ni 240 ke atas, 415 dia elektronik bawah pada electrical punya umbrella. So kalau dah ada electrical tu, elektronik consider covered lah. Tapi elektronik tak boleh overlap electrical, memang tak boleh. Satu lagi, bila macam ada engineer yang dia berhasrat untuk apply untuk PE, contohnya katalah dia electrical, tapi dia bekerja, dia supervise construction, banyak civil, jadi dia akan jadi masalah nanti bila nak submit tu, bila nak buat report tu, dia tak boleh nak compilekan apa dia punya electrical contribution ni ataupun electronic contribution. Jadi kena berhati-hati. Sebab tu untuk yang graduan yang menjadi engineer yang ada hajat untuk menjadi professional engineer, make sure kerja dia tu mesti at least ada, dia boleh compilekan yang related dengan diberi oleh BM. Sebab bila kita apply dengan BM akan check kita punya transkrip, syllabus kita. Kalau syllabus kita macam contoh saya lebih kepada elektronik, dia bagi elektronik.
jurutera graduate engineer dalam bidang kurungan elektronik. Kalau macam kita punya syllabus tu lebih kepada electrical, dia akan bagi dalam bracket electrical. So kita bila bekerja untuk pengalaman, untuk kita nak upgrade kepada PE, make sure yang kerja kita tu bersangkut paut dengan apa yang kita diberi kelulusan oleh board. Kalau tidak nanti akan jadi masalah macam kawan saya tu lah. Dia elektronik, dia buat kerja electrical, bila submit panel cakap tak boleh sebab kamu elektronik, kamu tak boleh buat kerja-kerja electrical. Dia akan jadi masalah di situ. Saya rasa yang submission tu satu masalah. Lepas tu dari segi yang submission yang Dr. Riza masukkan tu adalah submission untuk PE lah. Tapi dari segi regulation pun memang salah. Kalau BEM letakkan under electronic discipline, lepas tu dia pergi buat kerja electrical dan dia cuba submit drawing untuk kontrak ke apa ke, itu memang satu kesalahan. Satu kesalahan, betul. Okey. Saya jawab soalan. Ni ada satu lagi soalan daripada Ashraf Hakimi ni, Cik Ashraf Hakimi. Menarik juga soalan dia ni. Saya nak tumpang tanya pendapat tuan, kiranya Industrial Revolution IR 4.0 ni akan menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada engineer meskipun ramai yang apply engineering sekarang. Dan soalan kedua dia, boleh saya tahu apakah antara profession engineer yang menjadi demand pada masa sekarang atau akan datang? So saya ingat mungkin tiga-tiga panel kita boleh respon pada soalan ni. At least mungkin boleh menjawab ketiga-tiga bidang engineering yang kita wakili sekarang ni kan. Silakan. Cik Hayazi ke? Okey. Apa bidang kalau kita tengok, saya dulu boleh silakan moderator. Kalau kita tengok macam sekarang ni bila minta maaf, IR 4.0 revolution ni maksudnya dia lebih kepada internet based. Okay, contoh macam IoT, Internet of Things. Sekarang ni semua akan control menggunakan internet. Okay, menggunakan internet, menggunakan networking. So maknanya bidang yang kehadapan ni bagi pendapat saya lah, lebih cenderung kepada contohnya macam computer engineering ataupun elektronik, apa-apa bidang yang related dengan contoh kalau macam mechanical pun dia boleh buat simulation, dia menggunakan simulation software. Kemudian macam kalau elektronik ni sekarang ni banyak people talk about data analysis, big data, kemudian macam AI, artificial intelligence. Itu adalah bidang-bidang yang ke depan lah. Dan juga pengajar juga adalah satu bidang yang bidang engineering yang boleh ke depan lah. Maksudnya sebab sekarang ni contoh macam ni kan, kita punya sesi online. Jadi macam pensyarah ataupun bidang teknikal ni kita boleh mengajar secara online kan. Macam kita boleh buat kursus, kita boleh buat talk, boleh buat seminar. Jadi itu maknanya kita kena tengoklah kursus-kursus apa yang menjurus ke arah itu. Tapi dia ada juga kursus-kursus yang akan ke depan ni akan jadi jumut. Jumut ni maksudnya benda tu dah akan berkurangan. Saya nak cakap bidang mana tu terlalu inilah, subjektif lah. Tapi apa yang kita boleh tengok, saya bagi contoh kita panggil secara yang kita boleh faham. Contoh macam dekat Plaza Tol dulu kita nak masuk tol kan ada tiketer kan, ada orang yang staff yang akan bagi tiket tu, nanti bila di ujung sana kita bayar kepada staff tu. Tapi bila IR 4.0 ni kita tengok daripada dulu ada orang dekat booth tol tu, sekarang ni boleh kata semua tak ada. Yang ada hanyalah RFID ataupun touch and go punya sensor. Jadi itulah ke depan, maksudnya ada pekerjaan yang jadi jumut. Okay, pekerjaan yang jadi jumut yang tidak lagi memerlukan orang di situ tetapi menggunakan teknologi. Jadi sebab itulah bagi adik-adik yang nak
mencuburi bidang engineering, kena tengok bidang mana yang ke hadapan 5 tahun ke depan ni boleh valid lagi kan. Takut-takut itulah kena pandai pilih lah. Nak pilih tu kena buat kajian jugalah, mungkin boleh bertanya lebih lanjut kepada institut pengajian tinggi tadi ataupun macam saya ke ataupun yang lebih pengalaman lah, engineer yang lebih pengalaman. Okey, saya ingat itu ya. Saya Dr. Rizal, saya menyamput sikit. Dia mungkin bagi ada dalam kita punya audience ni adalah dari kalangan parents. Mungkin tuan-puan boleh rujuk data dekat Talent Corp yang mana Talent Corp memang ada buat kajian dan mengeluarkan bidang-bidang yang sedang mempunyai demand dalam tempoh 5 tahun 10 tahun yang akan datang. So mungkin boleh rujuk dokumen dekat Talent Corp, ataupun juga sebelum ni saya pernah tengok ada satu dokumen daripada Jabatan Tenaga Manusia, Kementerian Sumber Manusia, ada keluarkan juga berkenaan dengan bidang-bidang yang menjadi yang bakal menjadi demand dalam tempoh 5 hingga 10 tahun yang akan datang. So mungkin boleh dijadikan sebagai rujukan lah. Okay, IR Sabri, boleh ni berkenaan dengan soalan tadi, 2 soalan lah. Satunya berkenaan dengan peluang pekerjaan disebabkan oleh IR 4.0 ni, dan juga tentang bidang yang dijangka akan mempunyai demand yang tinggi. Okey, Ayah. Okey, saya just nak tambah sikit lah. Yang Dr. Rizal cakap tadi tu memang dah betul. IR 4.0 ni, dia kita suka ke tak suka, dia memang akan datang. Dia sedang berlaku. Dan dia mengubah kehidupan kita daripada contoh kata benda yang manual tu sekarang ni semua dah nak digitalize kan. Maknanya semua nak di-convert kepada big data supaya orang dapat optimizekan lagi dia punya kira function benda tu. Okay, so bila kita lihat daripada konsep perubahan IR 4.0 ni, dia data, dia cloud, dia IoT, dia AI, dia banyak kepada programming, dia banyak kepada elektronik pun dah banyak juga untuk support IR 4.0. Sebab benda ni seluruh dunia berlaku. Dan bila benda ni terjadi, kalau kita tengok ada company-company yang dulu 10 tahun besar, sekarang ni dah tak ada. Disebabkan apa? Sebab dia orang tak mengikut perubahan ni. Dan ini telah dibuat kajian, dan memang betul. Sebab company ni, dia terlampau rigid untuk berubah daripada dia punya manual proses tu kepada digital proses, dan menyebabkan dia tak boleh nak survive business. So untuk company yang memang nak survive IR 4.0 ni, dia akan cari jurutera-jurutera yang membantu dia untuk convert dia punya operating model, framework apa semua kepada kira digital lah. Dan dari segi product development, manufacturing industries, produk-produk akan banyak mempunyai IoT. Maksudnya produk-produk sekarang ini akan berkomunikasi dengan cloud, menghantar data. Daripada situ kita akan analyze produk-produk tu. So kepada adik-adik yang memilih kursus, faham betul-betul apa IR 4.0 tu, lepas tu apa dia punya capability dia, dan kursus-kursus yang menjurus ke arah tu. Elektronik, software engineering, benda-benda macam tu. Dan dia tak ada spesifik pada satu, tapi ke arah, semuanya ke arah tu. Saya harap menjawab soalan lah. Kalau kita nak cakap pasal IR 4.0 secara detail lagi, mungkin kena arrange satu sesi khas untuk cakap pasal benda ni. Okey, terima kasih. Ni IR Hayazi mungkin ada komen berkenaan dengan persoalan yang sama, mungkin dalam bidang civil engineering. Untuk civil engineering ni rasa untuk akan datang 10 ke 15 tahun, sebab kita punya
negara masih dalam pembangunan lah, masih membangun lah. Banyak benda lagi nak buat kan. So rasa dalam 10 ke 15 tahun civil engineering itu tetap akan diperlukan lah. So kalau pelajar-pelajar yang berminat tu memang tak ada masalah nak ambil jurusan ni, walaupun ada macam IR 4.0 ni, tapi untuk khusus civil engineering tu dia tetap relevan lagi lah dalam 10 ke 15 tahun. Terima kasih. Okey. Ni ada satu soalan. Ni saya tengok banyak soalan dekat kita punya chat box. Ni saya just pick up ya. Ada satu soalan daripada Cik Yoru ni. Dia kata bagi lepasan SPM yang mempunyai keputusan yang cemerlang, diploma di politeknik atau diploma di universiti awam yang lebih baik untuk kejuruteraan, ataupun lebih sesuai untuk saya pergi ke asasi ataupun matrix. So apa nasihat kita punya panel berkenaan dengan Cik Yoru punya soalan? Okey, Pelajar cemerlang. bagi pelajar yang silakan. cemerlang. Okey. Okey, bagi pelajar yang cemerlang ni dia boleh teruslah kalau dia nak sambung ke di universiti untuk ambil dia panggil asasi, okey, asasi. Tapi dia asasi ni maksud dia macam ni, contoh kalau dia asasi di macam kami di UTM tak adalah asasi, kita course diploma je, diploma dengan degree. Tapi ada universiti yang dia ada dia bagi asasi ni, dia akan terhad kepada bidang itu sajalah. Kalau dia masuk asasi kejuruteraan dia bidang itu sajalah. Cumanya macam dia sebenarnya peluang yang saya nak bagi tahu ni, mungkin kadang-kadang ibu bapa ni dia nampak kalau anak tak boleh masuk universiti, itu satu yang malu lah, satu yang macam tak best lah, tak anak dia macam tak syok lah macam tu kan. Tapi sebenarnya banyak peluang-peluang yang kerajaan telah bagilah daripada dulu lagi. Contohnya macam saya bagi analogi macam ni. Kalau macam di masuk terus universiti, kita kena bayar yuran kan, yuran pendaftaran, kemudian yuran semester. Untuk contoh kalau nak ambil diploma tu adalah certain dia punya ni. Kemudian kalau macam ibu bapa yang tak mampu tu kena ada PTPTN lah, ada pinjaman. Kalau ibu bapa yang mampu pun dia kena keluarkan duit. Tapi ada kalau macam MARA MARA ni dia free. Kolej Kemahiran Tinggi MARA ni dia ada di setiap negeri. Dan dia ada bidang lah. Contohnya kalau KK, ini bukan nak promote, cuma saya nak cerita. Bukanlah nak promote MARA ke UTM ke, tapi saya nak ceritakan peluang-peluang yang ada, yang boleh ibu bapa dan juga adik-adik tengok lah. Janganlah kita kata tak dapat masuk universiti ni, habislah, tak ada peluang nak jadi jurutera. Okay. So MARA ni dia ada bidang-bidang dia. Contoh macam dekat MARA KKTM Ledang, dia khusus kepada bidang biomedik. Biomedical. Sebagai dia akan belajar alatan-alatan yang biomedik lah. Kemudian kalau di KKTM PJ, sebab saya dulu PLV, pegawai latihan vocational di PJ. PLV lebih kepada IoT daripada elektronik. Daripada IoT. Apa yang best MARA ni, dia bagi pelajar yang lulus dengan baik diploma MARA, dia boleh sambung mana-mana institusi pengajian tinggi, universiti untuk ambil ijazah. Yang bestnya kalau CGPA dia 4 flat kan, 4 flat, dia boleh MARA boleh tajar dia pergi ke overseas. Itu yang bestnya. Di samping fee dia pun free, dapat allowance lagi. Kemudian macam poli pun agak kurang sikit lah dia punya fee dia. Politeknik pun dia punya bayaran dia pun agak rendah. Jadi tapi bagi yang adik-adik yang dia punya result dia bagus, boleh kalau dia nak straight terus apply ke UPU, masuk ke universiti. Cuma yang macam peringkat di kolej MARA dengan di politeknik, dia punya silibus ataupun pengajaran dia agak rendah sedikit berbanding dekat universiti ni, agak tinggi sikit lah.
Jadi mana peluang kalau adik-adik tadi katalah dia SPM dia dapat 7A, dapat 6A, kalau dia masuk ke college MARA ataupun ke politeknik, peluang untuk dia dapat 4 flat tu 4.00 point tu CGPA adalah sangat besar. Sebab dia budak yang cemerlang, tapi kebanyakannya biasalah kita punya kita lebih prefer masuk universiti lah kan, itu kebanyakan lah. Tapi jangan kita pandang rendah, sebab saya pun datang daripada politeknik juga. Saya ada keluaran daripada politeknik, daripada CJ saya ambil CJ Politeknik Polimas, kemudian saya sambung lagi diploma setahun, baru saya sambung ke universiti. Tapi bagi adik-adik yang IQ dia tinggi, dia boleh dapat sehingga ke peringkat PhD dengan masa yang singkat. Kita ada pelajar daripada UTM, dia dapat PhD pada ketika tu umur dia 20, kalau tak salah saya lah 22 tahun UTM. Dia dah dapat PhD. Sebab dia memang IQ dia tinggi. Jadi maknanya selepas degree pun dia ada program yang express punya. Kemudian dia buat master tu, master convert pada PhD. Maknanya dia tak buat master, dia convert kepada PhD. 2 tahun saja dah dapat PhD. Jadi umur 23 tahun dah jadi dah ada doktor, gelaran doktor falsafah. Jadi sebenarnya banyak peluang. Jadi ibu bapa kalau nak tahu lebih lanjut boleh bertanya kepada macam MARA ke ataupun kepada politeknik ke, kepada universiti sendiri untuk dapat penerangan yang lebih ni supaya kita janganlah tersalah pilih. Satu lagi adik-adik kena tahu, sebab bidang macam apa yang tadi panel-panel tadi terangkan, bidang ni engineering ni macam-macam bidang. Jadi apa minat kita? Anak kita minat ke arah mana? Cenderung ke arah mana? Dia kepada elektronik ke, kepada computer engineering ke, kepada civil ke? Contoh kadang-kadang mungkin atuk dia ni pandai buat rumah kan, bapa dia pun memang tukang rumah, jadi automatik dia pun memang minat bahagian civil kan. Saya rasa itu saja kot saya punya pandangan saya. Okey, terima kasih Dr. Riza. Dia kiranya yang penting pelajar sekiranya pelajar ataupun kita punya anak-anak kita lah berminat untuk join program engineering ni. Kalau yang cemerlang boleh terus ke program-program yang berkaitan dengan engineering, ataupun kalau yang ataupun boleh juga instead of terus ke program yang berkaitan dengan engineering, ataupun boleh juga untuk ke TVET, bermula dari bawah TVET, dapatkan skill dan naik ke atas pun tak ada masalah. Okey, ada satu soalan daripada Cik Siti Khadijah ni direct kepada Ayar Hayazi. Dia nak tanya untuk jadi road design engineer berapa lama dalam design untuk menjadi kompeten? Untuk jadi design komputer masa jugalah. So untuk road design engineer, kalau kita tengoklah dia punya perjalanan panjang juga. So apa yang kita tahu, kita kena dalam 4 tahun ke 5 tahun lah. Kalau betul-betul kompeten 4 tahun ke 5 tahun lah. So pengalaman dekat site dan pengalaman design tu dia kena combine sekali lah. So dalam pengalaman site mungkin dalam 2 tahun, design dalam 3 tahun gitulah. So bila kita design ni, dia tak sama dengan apa yang kita buat dekat tapak lah. Tambahan pula saya ni dalam maintenance, bukan kata new construction. Maintenance dengan new construction. Terima kasih Ayar Hayazi. So ada sebarang soalan daripada kita punya audience yang mungkin berkaitan dengan tips untuk nak dapatkan tips-tips bagi pemilihan sekarang ni. Last week 10 hari bulan SPM dah keluar result dia, dan sekarang ni pelajar-pelajar tengah dalam proses untuk finalize program-program yang mereka nak pilih lah untuk ke universiti. Jadinya mungkin boleh bertanyakan pada kita punya panel berkenaan dengan tips-tips yang berkaitan dengan engineering. Bidang-bidang mana yang rasa macam sesuai, contohnya. Atau rasa macam saya minat welding, nak pergi ke mana, contohnya.
Minat welding contohnya. So kalau dah minat welding, pergilah contohnya lah kan. So boleh tanyalah kita punya panel in case. Nanti sebelum daripada tu minta tolong semua kita punya partisipan malam ni, kalau boleh tolong isikan borang kehadiran yang saya ada share dekat chat box tu untuk rekod kami lah, dan sekiranya tak ada masalah mungkin kita boleh keluarkanlah e-sijil pada kita punya partisipan malam ni. Okay, ada satu soalan ni ada dekat chat box ni. Arif Amali. Dia kata graduan fizik gunaan boleh ke daftar untuk BEM atau perlu ada specification dalam bidang engineering? Applied science ni. Applied science untuk BEM. So macam mana? Panel kita boleh respon tak untuk soalan Arif Amali? Cik Arif Amali berkenaan dengan graduan dia fizik, applied fizik, graduan applied fizik, kemudian dia nak daftar untuk BEM dengan BEM. So macam mana? Boleh ke? Saya tak pasti pula BEM ada disiplin ni. Mungkin kena check balik dekat apa tu BEM punya website untuk check dari segi dia punya list tu lah. Bidang-bidang yang dia tahu. Dia apa, bidang apa ni? Bidang Applied fizik. Applied fizik. Applied fizik. Dia kena tengok kalau dia di bawah bidang teknologis. Tapi kalau teknologis pun dia sebab tu dia ada sebenarnya ada 3. Ada engineering, ada teknologis engineering, satu lagi teknologis. Saya rasa teknologis ni dia hanya boleh berdaftar bawah MBOT saja. Dia bawa MBOT saja. Mana dia boleh dapat TS lah. Tapi kalau teknologis engineering, dia boleh. Dengan syarat dia kena top up lah. Dia kena top up subjek sikit, ambil master by top course, baru dia boleh dapat sebagai graduate engineer. Saya ada yang tolong jawab tu. Applied physician memang tak ada dalam BEM. Saya pun rasa macam tu, tapi tapi teknologis boleh kan? Memang tak ada lah. Sebagai teknologis boleh kan? Tapi untuk applied fizik ni saya rasa kalau berdaftar dengan MBOT untuk dapatkan TS, insya-Allah boleh. Pasal MBOT insya-Allah. BEM. Dalam MBOT ni dia setakat yang saya tahu buat masa sekarang ni dia cover 24 bidang. Dan yang pasti applied science adalah salah satu bidang yang cover dalam sebagai teknologis ni. Okey, kalau kita pun dah jam 10.30. Dan kalau katakan dah tak ada soalan, kita tutuplah kita punya program talk series kita pada malam ni. Dan sebenarnya kalau ikutkan ni adalah permulaan untuk kita buat talk series ni, dan mungkin kita akan adakan series program yang sama pada masa yang akan datang lah. Mungkin kita akan cover topik-topik yang berbeza yang relate dengan kita punya engineering. Ada soalan? Ada 2 soalan tadi. Komputer komen. Rasanya soalan banyak dekat chat box tu. Mungkin okey, kita akan kurangkan soalan-soalan ni. Saya tak scroll kat bawah banyak lagi. Mungkin kita akan dekat Facebook bicara jurutera, sebab kita pun rasa macam dah lewat ni. Okey, mungkin last soalan lah, Ayar Sabri. Last soalan Boleh. Okey, ni yang saya ambil yang soalan yang bawah sekali ni, yang boleh komen sikit tak berkenaan dengan kerjaya seorang jurutera dalam sektor kerajaan, sebab saya difahamkan pentadbiran kerajaan negeri hanya melibatkan grade N dan M, bukan grade J untuk ke peringkat tertinggi lah sekali. Oh, payah jawab ni. Yang ni mungkin kita nak kena dapatkan. Itu kerajaan ni tu. Yang ni lah. Yang ni mungkin sektor kerajaan ni payah sikit. Kalau yang Raja Maisarah. Kalau kerajaan dia bawa J41.
Grade J41. Saya di HUKM dulu, grade saya J41. Contoh Permulaan. kerajaan lagi macam Itu permulaan J41 ya tu untuk permulaan. betul. Itu untuk permulaan. Kemudian dia boleh naiklah J44, 48, 52 dan seterusnya. Tapi dalam kerajaan dia jurutera dia bawa grade J41. Begitu juga dengan PLV, pegawai latihan vocational pun dia bawa grade J41. Dia bawa grade J41. Ni satu soalan daripada Aina Umairah ni yang mungkin last ni daripada adik Aina Umairah. Dia nak tanya kalau dia nak ambil computer engineering untuk degree, course apa yang saya perlu ambil untuk diploma? So ni mungkin relate lah dengan sangat bertepatan lah dengan kita punya tema malam ni. Alright, kalau adik nak ambil computer engineering, dia sebab tu kena berhati-hati. Sebabnya dia ada satu computer engineering science. Satu lagi dia ada computer science. Satu lagi computer engineering. Macam contoh fakulti saya fakulti kejuruteraan elektronik dan kejuruteraan komputer. Dia lebih kepada kejuruteraan. Tapi dia ada satu lagi fakulti FTMK, Fakulti Teknologi Maklumat. Yang itu lebih kepada teknologis, computer teknologis. Jadi bila keluaran daripada teknologis ni dia boleh jadi TS lah. Tapi kalau macam keluaran daripada computer engineering dia boleh menjadi jurutera komputer. Jadi mana kena berhati-hati kat situ supaya sebab dia beza TS dengan engineering ni dari segi teori dan praktikal dia, hands on. Kalau macam teknologis ni hands on dia ataupun praktikal dia 60%. Dia punya teori dia 40%. Terbalik kalau engineering dia punya teori dia 40%, dia punya teori dia 60%. Dia punya praktikal dia 40%. 60% untuk teori, 40% untuk praktikal. Pagi pukul 11. Itu dia punya 11. perbezaan lah teknologis dengan engineering. So kalau adik-adik yang berminat nak jadi jurutera, kena pastikan di belakang tu ada engineering, bukan teknologis. Tu kena ni. Dia sebab dia ada fakulti teknologi, satu lagi fakulti kejuruteraan. Dia kena berhati-hati kat situ. Boleh Okey. Very good. Tu soalan terakhir lah. Boleh consider sebagai soalan terakhir. Tambah pula kita pun dah jam 10.30. Dan sekiranya ada soalan lagi mungkin kita boleh discuss secara dalam kita punya grup bicara jurutera tu lah. Dan insyaAllah dalam siri yang akan datang kita cuba cover lagi mana bidang-bidang kejuruteraan lain yang mungkin boleh memberi input kepada mungkin pada jurutera muda dekat luar sana ataupun mungkin pada adik-adik yang masih yang dalam proses untuk nak berjinak-jinak untuk mengambil bidang kejuruteraan sebagai kerjaya di masa yang akan datang. So akhir sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel-panel kita pada malam ni, Dr. Rida, Dr. Riza, IR Sabri dan juga IR Haryazi kerana sudi untuk meluangkan masa dan berkongsi pengalaman mereka dalam kita punya sesi kita pada hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kita punya peserta yang malam ni yang dapat meluangkan masa untuk hadir dan sama-sama bertanyakan soalan dan sebagainya. Dan akhir kata daripada saya pada adik-adik yang ingin buat pilihan lah, sama-samalah kita ambil jurusan jurutera ni, engineering, dan jadikannya sebagai kerjaya pada masa yang akan datang. Okey, saya sudahi sesi kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih semua. Terima kasih semua. Tak ada sesi ni gambar. Nak sesi bergambar ke? Ramai ni tak muat monitor. Dah ambil gambar tadi. Okey. Terima kasih.